Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat 8 hari bulan 12 23 bersamaan dengan 24 Jumadil Ula 1445, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Aisarut Tafasir, Surah Ali Imran. Ayat yang kita akan baca malam ni insya-Allah bermula 172 sehingga 178. Kita masih lagi dalam kisah peperangan Uhud, di mana para sahabat yang tercedera dalam peperangan Uhud, yang disangka oleh orang kafir mereka lemah, mereka tak mau lawan lagi. Alhamdulillah, akhirnya tidak ada kesan kepada sahabat kecuali mereka bangkit terus untuk lawan orang kafir, untuk lawan puak-puak kafir yang masih lagi belum lagi balik ke Madinah, iaitulah geng-geng Abu Sufyan yang sedang menunggu di luar bandar Madinah ataupun di pinggir Madinah. Maka Nabi SAW bersama dengan para sahabat mengejar mereka sampai ke satu tempat, nama dia Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad ni satu tempat yang di luar, kita keluar daripada lama tak sebut Miqat Zulhulaifah, nak pergi ke Mekah tu, lebuh raya tu, keluar sekejap ya, kita akan jumpa ada satu masjid sana, dia panggil Hamra'ul Asad. InsyaAllah setengah-setengah travel ada yang bawa jemaah pergi ke sana untuk meneliti, tengok keadaan lokasi di mana tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pergi kejar Abu Sufyan dengan geng-geng dia pada masa itulah. Jadi Abu Sufyan masa tu kita tak boleh kata radhiyallahu anhu lagi, sebab dia lah ketua besar lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas daripada itu Abu Sufyan telah menjadi Islam, dan kita menghormati Abu Sufyan sebagaimana kita menghormati sahabat-sahabat Nabi yang lain dengan kata-kata kita radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah Ta'ala redha kepada Abu Sufyan dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada kitab Aisarut Tafasir seperti yang ada di belakang saya tu, gambar dia tu besar. Yang belum ada boleh minta dengan saudara moderator kita, sebab dia ni kira pembekal kitab, orang panggil tokel kitab lah. Jadi siapa tak ada kitab, kena ada kitab. Barulah kita belajar ni, kita kena berkitab. Kalau mengaji tak ada kitab, huru-hara kita ni, tak tahu apa orang cakap. Ini di antara fenomena besar di Malaysia hari ni. Masyarakat kita dia apa ni? Dia suka mendengar. Dia tak suka menadah. Kita orang balasah ni, orang pondok ni panggil menadah kitab. Dia tak suka menadah kitab. Jadi kita nak suruh dia menadah kitab. Sebab apa nak menadah kitab? Sebab bila ada kitab, mereka tahu apa yang dibaca, apa yang dihuraikan. Lebih, orang panggil lebih senanglah kefahamannya, insya-Allah. Saya kata insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita di muka surat 256. Muka surat 256, surah Ali Imran, ayat 172 sehingga 175. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya 176, 178. InsyaAllah kita cuba habiskan dalam masa yang dibenarkan oleh
apa ni program kita ni, rancangan kita ni macam TV jugalah, kita kira ada program, ada waktu dia. Waktu siaran dia dan waktu tamat dia. InsyaAllah. Ana alhamdulillah 5 tahun jadi tetamu TV. Banyak ilmu yang saya belajar. Ilmu dhabtul waqt, ilmu jaga masa, ilmu adalah ilmu-ilmu yang dapat daripada apa ni kita belajar di sana. Baik para jemaah sekalian, seperti biasa kita punya manhaj, kita akan baca satu ayat, kemudian kita pergi kepada ini kalimat, syarhul kalimat, kemudian baru kita pergi kepada tafsirnya biiznillahi azza wa jalla. Mari kita mula dengan baca ayat satu-satu ayat, kemudian kita pergi terjemahan satu-satu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Maksud dia iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Kita ni panjang berapa siri dah cerita perang Uhud je. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Tuan-tuan tengok dia panggil istajabu. Siapakah orang yang memperkenankan itu? Siapa dia? Tengok nota, tengok apa ni terjemahan dia kata, mereka yang memenuhi panggilan dakwah dan menerima perintah agama. Siapa orang ni? Ada ulama kata, tengok nota di bawah. Diriwayatkan bahawa ayat ini alladzina istajabu ini turun kepada 2 orang laki-laki dari Bani Al-Ashhal. Mereka berdua ni dalam keadaan berdarah. Semalam baru perang, hari Sabtu perang, hari ni hari Ahad. Musqanin, masih lagi berdarah mereka dengan luka-luka yang ada di Uhud. Mereka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hamra'ul Asad. Yatawakka'u ahaduhum 'ala sabi. Yang seorang bergantung dengan seorang lagi. Rasa tak kuat, berhenti sekejap. Allahu Akbar. Bagaimana Allah pilih mereka? Bagaimana Allah Ta'ala beri kepada mereka kekuatan jiwa, kedudukan yang begitu tinggi. Tengoklah. Luka, berdarah. Titisan darah belum kering. Keluar bersama Rasulullah untuk menghalau tentera Quraisy supaya berangkat tinggalkan bumi Madinah. Sebab ada orang-orang kata mereka nak U-turn balik, nak serang balik Madinah. Setelah mereka rasa dapat kemenangan dalam pusingan awal semalam. Al-qarhu dengan makna sakit kerana luka-luka. Sakit kerana luka-luka. Alamul jirahat dikata. Itu makna al-qarhu. Tengok nota dia. Dalam ashabus sihah, kitab-kitab hadis sahih meriwayatkan bahawa daripada Urwah ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair ni anak saudara, anak kepada Asma, kakak kepada Aisyah, dia anak saudara dia. Bahawa Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kata kepada dia, kana abawaka, 2 ayahmu. Siapa dia 2 bapakmu tu? Iaitu Az-Zubair dan Abu Bakar. Abawaka. Abu Bakar tok dia. Az-Zubair ayah dia. Minal ladzina istajabu lillah, termasuk di kalangan orang yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar setelah mereka luka-luka dalam peperangan Uhud. Allahu Akbar. Kemudian ahsanu lilladzina ahsanu, awana ahsanu, orang yang mereka berbuat kebaikan, yakni baik pada amal perbuatan maupun ucapan. Jadi perbuatan dia, a'maluhum, aqwaluhum, mereka lakukannya mengikut syarak.
dan juga melakukan kebaikan kepada sesama umat Islam. Allahu Akbar. Itu dipanggil orang-orang yang begitu hebat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wattaqau. Awana wattaqau. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Tuhan mereka sehingga mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan mereka tidak derhaka kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintah dan larangannya. Baik, itu ayat yang pertama selesai gitu. Kita pergi pada ayat yang kedua dalam siri inilah. Ayat yang kedua di sini. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan. Jadi ada orang mai kata kepada orang beriman, sesungguhnya manusia, yakni Abu Sufyan dengan geng dia, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang balik kamu. Dia tak balik lagi Mekah, dia nak bagi serang semula Madinah. Dia nak U-turn balik. Kerana itu takutlah kepada mereka. Mau kena takutlah pada mereka ni. Menyerahkan macam mana? Semalam 70 orang dah mati. Nanti dia serang balik, lepas ni teruk lagi. Maknanya orang mari nak gertak umat Islam di Madinah supaya gerun pada Abu Sufyan. Dia ingat orang Islam ni macam pengecut lah. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Syukurlah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allahu Akbar. Yang mari nak gertak orang. Salah orang awak ni. Awak ni salah orang lah. Tak. Jangan duk berani-berani, jangan duk mai kata macam-macam dengan kita. Tengok huraian kata pula. Apa kata-kata ini, apa maksud dia? Jama'u lakum. Qad jama'u lakum, bahawa orang-orang telah mengumpulkan tentera untuk menyerang kamu, iaitu Abu Sufyan, nak yutan balik. Hasbunallah. Hasbunallah maknanya cukuplah bagi kami Allah atas segala niat jahat mereka terhadap kami. Jadi kita kena ingatlah, kata-kata ini kata-kata besar, hikmah. Jadi bila orang nak khianat kepada kita, kita katalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik pelindung adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kami menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau kamu merasa kuat, mari ya. Kalau tak kuat, tak sedut mari ya. Cari pasal kamu. Jangan duduk jangan duduk cuba-cuba berani mendekati kami. Baik. Itu terjemahan ayat. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keredaan Allah dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Apa dia maksud dalam ayat ini? Fanqalabu, mereka pulang kembali dari Hamra'ul Asad ke Madinah dalam keadaan confirm Abu Sufyan dah lari balik ke Mekah. Orang panggil tenang hatilah, tenang hati. Kita dengan musuh ni jangan duduk percaya sangat. Tak. Mungkin dia undur mengambil langkah, dia serang balik kita, penat. Tapi kalau dah confirm dia orang dah dapat lari balik, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ayat yang seterusnya. Innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah
syaitan, bahasa Indonesia, setan dia kata. Syaitan yang menakut-nakutkan kamu. Maknanya Allah kata syaitan ni ada dua kategori, weh. Sama ada syaitan jin atau syaitan manusia yang mari duduk apa ni, duduk menakut-nakutkan orang Islam di Madinah. Dengan kawan-kawannya, yakni orang-orang musyrik Quraisy. Wei, hati-hati, mereka nak yutan balik, mereka nak balik semula. Jadi kita pun rasa kecut perut lah. Kerana itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman. Jadi Allah bagi motivasi di sini. Tengok dalam kalimah kata aulia di sini, kawan-kawan syaitan. Siapa? Iaitulah mereka yang mengikuti dan memenuhi keinginan syaitan untuk berbuat buruk dan kerusakan. Jadi dia mari pokok syaitan ni, mari duk ngenak, duk kacau kita orang Islam. Jangan percaya dengan mereka. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang kita pergi kepada huraian ayat. Makna al-ayat. Makna ayat 172 hingga 175 secara umum. Ayat-ayat ini masih dalam siri-siri perbicaraan tentang perkara-perkara peristiwa yang terjadi dalam Ghazwati Uhud. Dan peristiwa serta keadaan orang yang menyertainya. Jadi orang yang pergi Uhud sakit, orang yang mati 70 orang. Keempat ayat yang kita baca ini membicarakan tentang orang-orang mukmin yang ikut hadir dalam perang Uhud pada hari Sabtu. Tuan-tuan ingatlah, Uhud ni pada hari Sabtu awal Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Orang lain sibuk dia buat ketupat, pak kita sini Nabi berperang, tuan-tuan. Orang raya satu hari ya, kita raya sebulan. Nak puasa benar pun payah. Hai. Ada. Dan mereka ikut mencari serta mengejar Abu Sufyan pada hari Ahad di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tengok. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pengejaran nak kejar Abu Sufyan tadi dalam rangka nak mengangkat kembali semangat juang sahabat-sahabatnya yang terluka dan dikalahkan pada hari Sabtu dalam peperangan itu. Kalau tidak kita duk memikir kita ni, tak lawan dah Abu Sufyan apa ni? Tak lawan dah. Jadi kecut perut sentiasa. Bila Nabi kita angkat, kata orang sahabat bangkit kembali. Iya, mari kita pergi cari Abu Sufyan, kita halau dia balik ke Mekah. Jangan duk takut. Jadi sahabat-sahabat yang sihat sudah pasti bangun. Yang luka-luka pun bangun. Allahu Akbar. Sekaligus untuk menakut-nakutkan musuhnya. Kau jangan ingat kami lemah, jangan ingat kami kalah, kami tak bermayat. La, sekarang kami kejar kamu. Maka Nabi berseru kepada sahabat-sahabatnya dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Sufyan bersama dengan bala tenteranya. Mari kita pergi kejar. Maka orang-orang yang beriman pun menyambut seruan Nabi sallallahu itu dan keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada di antara mereka yang masih terluka dan masih berdarah. Kata orang, darah belum kering. Ada di antara mereka dua orang yang bersaudara, yang satu menggalas saudaranya atas belakangnya. Kalau ia merasa lelah, maka saudaranya yang terluka itu diturunkan, berjalan kejap, galah balik. Allahu Akbar. Ta'ala. Ala zahri, mana dia galah atas belakang. Nak bawa pergi perang juga, walaupun kawan itu sakit. Allahu Akbar. Kemudian digendongnya kembali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya sampai di sebuah tempat bernama Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Dan Allah pun memasukkan rasa gentar ke dalam hati Abu Sufyan dan kawan-kawannya, maka ia melarikan diri ke Mekah. Ingatlah, kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, senang je pergi kat Mikah tu. Kalau kita naik taksi, cakap dengan driver taksi, kata aku nak pergi Hamra'ul Asad, dia bawa dekat, tak jauh pun daripada Mikah. Tapi kalau kita naik bas, kena berunding dengan driver dia. Kalau naik kereta api memang payahlah, tak nampak lah.
Ada satu peristiwa di sini, yaitu ketika Ma'bad Al-Khuzai. Siapa dia Ma'bad Al-Khuzai ni? Tengok tuan-tuan, Ma'bad Al-Khuzai ni, dia kata puak-puak kabilah Khuza'ah masuk dalam khulafai Rasul. Makna orang yang ikat setia untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekutu Nabi yang memegang rahsia Nabi. Maknanya pegang rahsia, dia tak bagi tahu pada kafir lain lah. Itu maksud dia. Itu dia panggil Ma'bad Al-Khuzai. Ma'bad Al-Khuzai ini apa cerita dia? Bertemu dengan askar Abu Sufyan. Ma'bad negeri, dia jumpa dengan askar Abu Sufyan. Abu Sufyan menanyakan kepadanya tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'bad memberitahunya bahawa Rasul sudah bergegas untuk mengejar kamu. Jadi Ma'bad ni pergi goncang dulu Abu Sufyan. Kau lari cepat ah. Muhammad datang tu. Dengan tentera-tentera dia. Mari pula. Ia keluar bersama pasukan besar yang semuanya bersemangat untuk memerang kamu. Kerana itu aku berpesan kepada kamu agar segera balik ke Mekah. Balik cepat ah. Hai. Yang lanyuk waktu kali ni, makan tak habis kau. Ini dia panggil perang saraf. Kena ada juga orang-orang yang pergi attack Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mengajak askar pasukannya untuk melarikan diri kerana ia khawatir dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya yang lain. Beliau bersama pasukannya menginap beberapa malam di Hamra'ul Asad, kemudian kembali ke Madinah. Nabi kita berhenti itu, confirm malam ni Abu Sufyan lari balik, apa ke tengah jalan Mekah tu, barulah Nabi kita pusing balik ke Madinah. Maknanya dia orang ni tak datang dah lah, tak U-turn dah, lari balik sungguh dah. Allahu Akbar. Kembali ke Madinah tanpa tersentuh oleh gangguan buruk sedikit pun. Itulah keempat-empat ayat ini turun berkenaan dengan mereka itu. Empat-empat ayat ini turun mengenai sahabat-sahabat yang terluka tapi masih lagi orang panggil bersemangat untuk terus berlawan dengan Abu Sufyan. Masya Allah. Berikut ini tafsiran keempat-empat ayat tersebut. Ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, Allah kata apa? Allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka. Maksudnya luka-luka yang mereka alami di perang Uhud. Tapi mereka istijabah memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bersama baginda mengejar Abu Sufyan. Dah dia. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Iaitulah syurga. Sudah pastinya syurga. Allah Ta'ala tak janji benda kecil. Tak ada faedah kita minta yang kecil dengan Allah. Kita minta syurga. Ayat yang kedua, 173. Alladzina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Iaitulah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan. Nas mana orang yang mengatakan. Siapa dia nas sini? Tengok nota di bawah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang berkata, ada orang yang berkata itu sampai kepada ni'mal wakil. Ayat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil telah disebut oleh Nabi Ibrahim AS ketika nak dicampak dalam api. Waktu Namrud nak campak Ibrahim dalam api, Ibrahim baca doa ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata ayat ini ketika ada orang mari nak attack Nabi di Madinah. Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan duk takut. Jangan duduk takut, jangan duk bimbang. Katalah. Jadi, maka sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mengucapkan kata-kata itulah sekelompok dari kabilah Abdul Qais yang bertemu dengan Abu Sufyan ketika dia bermaksud nak kembali ke Madinah untuk melanyak orang-orang Islam yang masih ada di Madinah.
Lalu Abu Sufyan mengatakan, sampaikan kepada Muhammad bersama geng sahabat-sahabat dia. Abu Sufyan cabarlah, suruh buat Abdul Qais itu beritahu kepada Nabi bahawa bahawa apa? Aku menyesal membiarkan mereka hidup lagi ketika aku berada di atas angin, di atas mereka. Semalam kalau aku lanyok semua, mati habis buat dia tu. Ketahuilah aku akan mengerahkan tentera-tenteraku dan kembali menyerang mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengumpulkan bala tentera itu Abu Sufyan dan pasukannya. Tak kala berita sebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka semakin bertambahlah keimanan mereka. Allahu akbar. Jadi sahabat ni bila dia dengar orang kafir nak serang, lagi semangat mereka, lagi kuat mereka. Maka kan itulah para ulama Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ni bertambah dan berkurang. Bila dia tambah, bila kita buat kebajikan, kita tadabbur Quran, kita masuk dalam perjuangan, iman kita meningkat. Bila orang ni lemah, jauh daripada perjuangan, jauh daripada sunnah, jauh daripada zikir, baca Quran, maka ataupun dia menauzubillah, dia terjebak dengan mungkar, dengan maksiat, maka imannya semakin lemah. Kita kata wal iyazubillah, kita minta berlindung Allah Taala daripada lemahnya iman. Jangan ada main. Itu dia panggil iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi Ibrahim kata ketika nak campak dalam api, Nabi kita salah kata ketika Abu Sufyan cabar nak serang balik Madinah. Jadi para jemaah sekalian, katalah ayat ini kita boleh kata juga ketika kita berada dalam kesusahan, orang nak khanak pada kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata. Jadi bila orang sahabat-sahabat Nabi salah dengar Abu Sufyan nak serang balik, dia mereka kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah yang akan menahan aksi jahat para penyerang itu, dan dia adalah sebaik-baik pelindung yang akan mencukupkan kami dari segala beban fikiran kami. Kerana itu kami serahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, ayat yang ke-174, ayat yang seterusnya. Pada ayat 174 bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang meninggalkan Hamra'ul Asad kerana Allah Taala telah membuat hati Abu Sufyan gentar dan ketakutan sehingga lari dan kalah. Abu Sufyan lari balik. Kaum muslimin kembali pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan selamat dan dalam nikmat iman dan Islam serta kemenangan. Sebab itulah ulama bincang, Uhud ni kalah ke menang? Jawab dia tidak kalah tapi tak menang. Sebab kalau kalah, orang kalah tak boleh nak serang orang yang menang. Tapi nak kata menang tak menang juga, sebab ramai orang kita syahid. Itu istilah. Payah nak hukum, kata orang. Kaum muslimin juga mendapatkan tambahan anugerah besar dari Allah ketika mereka di perjalanan sempat berdagang. Sempat lagi dia berjual beli situ. Mereka tidak tertimpa musibah sedikit pun dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya agar mereka keluar di jalan Allah untuk mengejar Abu Sufyan serta pasukannya. Jangan takut. Dan Allah memiliki anugerah yang besar, dan untuk membuktikan kurnianya yang besar itu, cukuplah kita lihat pemberiannya yang terlimpah pada Rasulnya dan para sahabat. Maka Allah Ta'ala di akhir ayat Tuhan kata, innama zalikumus syaitan yukhawwifu awliyah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan wali-wali mereka. Siapa dia wali dia? Orang-orang kafir itu semua wali syaitan belaka tu. Wali kepada syaitan orang kafir. Wali kepada Allah orang beriman, orang mukmin. Jadi auliya'ahu iaitulah wakil-wakil syaitan, wali-wali syaitan yang mari duduk hasut. Duduk orang panggil lemahkan semangat umat Islam di Madinah, itu dia panggil wali syaitan. Hal itu terjadi melalui lisan Nu'aim bin Mas'ud yang diupah oleh Abu Sufyan untuk menakut-nakutkan orang beriman dengan orang panggil tentera Abu Sufyan yang kuat akan menyerang balik Madinah. Jadi kamu takutlah, jangan duduk berani-berani. Nu'aim bin Mas'ud ni nama besar. Nanti dalam peperangan Ahzab dia berperanan pula untuk memporak-perandakan puak kafir
setelah dia masuk Islam. Begitulah keadaan apa ni sahabat-sahabat ni sebelum masuk Islam dia duduk alik tu. Lepas masuk Islam dia akan beri sumbangan kepada Islam pula. Ayat ini turunkan ada satu delegasi dari kabilah Abdul Qais diupah oleh Abu Sufyan kan, dengan sejumlah muatan untuk berupa kismis. Oh, Abu Sufyan bagi upah kismis kepada Bani Abdul Qais ni. Haml bin Zabib. Sekiranya mereka mampu memporak-perandakan perasaan umat Islam. Jadi dia pergi. Maka mereka dikirim oleh Abu Sufyan silih berganti untuk melemahkan semangat juang orang-orang beriman. Akan tetapi kaum muslimin tak mudah koyak. Mereka tahu bahawa itu adalah pasukan cyber trooper Quraisy. Maka mereka pun berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata tuan-tuan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka turunlah ayat 175 ini bahawa sebenarnya tipu daya itu berasal dari syaitan yang berbicara melalui lisan orang-orang Abdul Qais untuk menakut-nakutkan orang yang beriman dalam menghadapi kawan-kawan syaitan. Yakni Abu Sufyan dengan pasukannya. Maka Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk takut pada syaitan dan teman-temannya. Allah Ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang beriman hanya takut kepada Allah semata-mata. Jangan suruh takutlah kepada syaitan. Syaitan ni bukannya berani sangat pun. Jadi, kalau nak takut, kita takut pada Allah Ta'ala dengan cara kita melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah kata orang, takut pada Allah kita berlari kepadanya, takut pada makhluk kita lari darinya. Maknanya, kalau takut pada Allah, buatlah ibadat banyak-banyaklah. Maknanya mereka menjadi berani untuk keluar mengusir Abu Sufyan dan pasukannya. Semoga Allah Ta'ala meredai para sahabat Rasulullah semuanya kerana mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Jazahumullahu khairan. Hidayatul ayat. Pengajaran ayat ini yang pertama, penjelasan tentang keutamaan al-ihsan dan taqwa, dan dua ini menjadi kunci kepada kebaikan. Ihsan, sama ada kita buat baik pada orang ataupun ihsan pada diri kita, kita rasa tahu Allah Ta'ala sentiasa tengok pada kita. Dua, keutamaan fadlu ashabi Rasulullah, keutamaan, kelebihan, kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas selain daripada mereka, serta kemuliaan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah sahabat ni orang panggil radhiyallahu anhu. Kita jangan duk panggil ketuk guru kita radhiyallahu anhu, kita tak tahu. Sahabat telah dapat gelaran dalam Quran laqad radiyallah. Orang lain kita tak tahu. Yang ketiga, keutamaan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah Ta'ala yang jadi pelindung kepada kita. Jadi kita gunalah ayat ni. Bila kita ada masalah apa-apa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kerana ucapan itu diucap oleh Nabi Ibrahim ketika nak campak dalam api, diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diancam keselamatannya oleh cyber trooper Quraisy. Yang keempat, penjelasan bahawa syaitan sentiasa menakut-nakutkan orang-orang yang beriman agar mereka takut kepada kawan-kawan syaitan. Tentera-tentera kafir itulah. Kerananya orang yang beriman hendaklah jangan takut kecuali kepada Allah, Tuhan mereka dalam kehidupan ini. Hendaknya mereka beribadat dan berserah diri kepada Allah, kerana Allah yang mencukupkan mereka dan sebaik-baik pelindung bagi mereka. Kita kata Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil satu lagi fakrah. Kalau tidak lambat sangat nak habis tafsir kita ni. Nah, kita ambil ayat, 3 ayat lagi. 176, 178. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir.
Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Tak usah duduk takut lah. Tak usah duduk sedih dengan puak kafir itu. Jadi nak kafir nak kata macam mana kita? Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian dari pahala kepada mereka di akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Apa makna al-huznu? Wala yahzunka. Al-huznu makna kesedihan. Ialah bebanan perasaan yang menimpa jiwa disebabkan melihat atau mendengar sesuatu yang mengganggu dan tidak disukai. Jadi bila kita dengar benda kita tak suka, kita sedih. Itu dia panggil hazan. Hazan ni benda jadi. Tapi kalau kata ham, benda yang akan datang. Yang orang menyebabkan tak boleh tidur, depression, stres tu dia panggil humum. Kita duduk mikir benda tak berlaku lagi. Kalau gini, kalau gini, kalau gini, akhirnya tak tidur lepas cerah. Itu bahaya kita. Pasal itulah dalam doa Nabi, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal hazan, minal hammi wal hazan. Jadi hazan benda lepas, sedih benda yang berlaku, ham benda yang akan datang. Benda-benda yang kita duk jangka benda ni akan berlaku. Al-kufru, kafir adalah mendustakan Allah Azza wa Jalla, itu nama dia kafir, dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara yang datang dari Rasul, sama ada Quran ataupun sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Yusari'una, segera cepat-cepat pergi ikut orang kafir. Hazzan. Hazzan fil akhirah. Baiklah. Hazzan dengan mana bahagian? Kita ambil ayat 177. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Apa makna beli kufur? Mereka menukar iman dengan kufur. Macam mana beli? Mana Tuhan guna kalimah beli? Macam kita jual iman, kita beli kafir. Na'udzubillah. Ayat yang terakhir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahawa pemberian tangguh, mana Allah Ta'ala tak ambil lagi tindakan ke atas mereka itu, kami tangguh pada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh pada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Maknanya lagi lama dia panjang umur, Allah Ta'ala tak ambil tindakan atas dia, maka lagi banyak maksiat yang dibuat, lagi teruk azab dia akan kena di akhirat. Wal'iyazbillah. Apa makna numli lahum? Numli lahum bermakna al-imla. Ai kami memberi penangguhan waktu. Tak ambil tindakan selalu. Walaupun dia jahat, biar dulu. Dengan tidak memberi pukulan azab disebabkan kekafiran mereka. Isma, al-ismu, dosa adalah segala buruk dan membahayakan. Pangkal keburukan yang membahayakan ialah kemusyrikan dan kekafiran. Musyrik dan kafir itu pangkal kebahayaan. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada makna al-ayat. Mazal as-siyaq fi ahdathi ghazwati Uhud. Ayat ni masih lagi dalam kisah peperangan Uhud. Masih lagi. Tadi 4 ayat Uhud. Hadhil ayat istalasah. Ayat yang ketiga ini Allah Ta'ala dedahkan apa dia? Peristiwa yang berbahaya yang dimainkan oleh puak-puak munafik yang telah terdedah secara terbuka peranan mereka. Dia tak boleh nak sembunyi lagi. Hasil daripada itu, Nabi kita sangat sedih. Sedih juga sebab orang yang duduk belakang dia, munafik ni tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita kena kenal.
Siapa gak munafik ni? Munafik ni geng yang duduk solat belakang Nabi. Dia kata dia beriman tapi dia kafir. Ni yang kita takut hari ni. Ni orang yang zahirnya mukanya Islam, nama kat penalannya Islam tapi hatinya kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil munafik. Jadi Nabi sedih dengan keadaan mereka. Aku didik molek-molek, ajar kamu, kamu jadi kafir. Allahu Akbar. Ha. Ha. Maka Allah SWT berbicara yang ditujukan kepada Nabi SAW, janganlah wala yahzunka, janganlah disedihkan oleh orang munafik yang begitu cepat menjadi kafir. Tak sudah sedih. Kan? Tak sudah sedih lah. Sebab puak kafir ni dia sendiri memang asal lagi dia tidak beriman. Ada orang kata munafik, ada kata kafir Quraisy, ada kata Yahudi. Yang penting geng kafir lah senang. Puak kafir tu mudah sangat koyak nak ikut kumpulan kafir, tak ikut hak Nabi kita ajar. Walaupun munafik duduk sekali dengan Nabi SAW. Ini berbahaya. Maka Allah jangan sedih. Dalam ayat ini Allah mengatakan fil kufri. Tengok. Tengok pelajar-pelajar tadabbur Quran. Allah kata apa? Fil kufri. Tengok ayat. Wala yahzun alladhina yusarina fil kufri. Tuhan kata mu jangan sedih. Puak-puak yang duduk dalam kafir tu, maknanya dia kafir, dia tak keluar-keluar pun daripada kekufuran dia. Dia tak pernah keluar pun bahawa munafik itu tak pernah jadi Islam. Dia tak pernah keluar daripada kafir. Mereka tetap dalamnya. Kerana itu Allah tak kata ilal kufri. Yusari'una ilal kufri. Mana kalau segera kepada kafir, artinya dia sudah beriman. Dia lari. Tidak. Dia tak beriman langsung. Sebab itu Tuhan kata fil kufri, dia dalam kafir, dia tak keluar-keluar pun. Kita hidup rasa macam dia keluar, rupanya dia tak keluar lagi. Ini ilmu tadabbur menarik, tuan-tuan. Kerana keislaman mereka hanyalah bohong belaka, sesungguhnya sekali-kali buat kafir ni, tak beriman pun kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Buat kafir nak mudarat berapa kepada Tuhannya, dia sendiri pelemah lembek, tak apa-apa dah. Lembek. Allah Ta'ala bermaksud tidak memberikan satu bahagian pun dari kenikmatan di akhirat esok, mereka tak dapat gapo. Tengok nota di bawah. Dia kata ayat ini yang menerangkan bahawa mereka tidak akan boleh mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Ini diulang 2 kali sebagai penegasan dan penekanan masalah. Tujuannya agar orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu merasa patah semangat untuk boleh mendatangkan bahaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dakwahnya. Mu tak boleh sawak gapo lah buat munafik. Mu tak akan boleh buat. Kamu tak akan boleh khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurullah syai'a. Tak ada. Bahkan kamu pula akan menerima azab yang besar di akhirat esok. Kerana itu mereka dibiarkan dalam kekafiran mereka. Setiap kali mereka keluar dari kekafiran itu, mereka secepat itu pula kembali lagi kepadanya. Lalu Allah memutuskan agar ke atas mereka sebuah siksaan yang berat di akhirat esok. Baiklah. Ayat 177 tadi terkandung keputusan Allah Ta'ala ke atas orang-orang yang murtad kembali kepada kafir sesudah mereka beriman. Mereka menggadaikan, menjual keimanan dan menukarnya dengan kafiran. Mereka menjual hidayah petunjuk dengan kesesatan. Keputusan Allah bahawa mereka tidak akan mampu memberikan suatu bahaya mudarat kepada Allah sikit pun. Tak ada mudarat. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih dan menyakitkan kepada mereka di akhirat esok. Azab kenalah dia ni. Adapun ayat 178 terkandung kesalahan dugaan orang-orang kafir yang mengira bahawa Allah memberikan tangguh, tak ambil tindakan ke atas mereka dan memanjangkan usia mereka dengan tidak disegerakan azab bagi mereka, bahawa itu merupakan kebaikan bagi mereka. Tuhan, tanda Tuhan sayang, aku tak sakit apa. Ini ada kan cakap macam ni. Oh lah, pokok ustaz tu gak bergatang ubat makan. Geng-geng kami tak ada apa-apa pun. Sedap awak cakap dah.
Sekali-kali tidak, bahkan hal itu akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Kan? Sebab setiap kali usia mereka bertambah satu hari, maka mereka semakin berbuat dosa dalamnya. Jadi puak kafir ni bertambah hari bertambah dosa, bertambah hari bertambah dosa. Jadi sepatut kita orang beriman ni bertambah hari bertambah pahala. Nah, ni kita bertambah dosa juga. Orang tua-tua pun duduk mengumpat orang juga hari-hari. Baca Qurannya dak, baca Facebook ya. Ni berat ke. Kerananya semakin panjang usia mereka, semakin besar pula dosa-dosa mereka. Dan dikala sudah menumpuk, maknanya bertopok-topok dah dosa-dosa mereka, maka mereka dibinasakan dan dihancurkan secara luar biasa. Allahu Akbar. Jadi mulai. Maka kali itulah Allah Ta'ala peringatkan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Mu jangan sangka aku tak ambil tindakan tu baik bagi kamu. La, innama numli lahum liyazdadu isma. Aku beri panjang umur supaya kamu tambah lagi dosa, tambah lagi dosa. Tapi di akhirat esok azab yang disediakan cukup dahsyat, cukup berat kepada kamu. Wal'iyazbillah. Yakni azab yang menyebabkan kehinaan sebab mereka tadinya bersikap sombong. Dia kata bersikap apa ni? Sombong lah, agah dia panggil. Allahu Akbar. Zu kibrin. Kibrin ni takabur. Wa uluwin, besar ke diri. Serta berbuat kerusakan di muka bumi. Kerana itu sangat tepat jika azab yang diberikan pada mereka itu sangat membuat mereka dihina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini memberikan kepada kita beberapa perkara pengajaran dan juga tunjuk ajar. Beberapa perkara. Apa dia pengajaran yang kita dapat ambil? Yang pertama, tulis itu. Yang pertama, la yang bagi lil mu'min an yuhzinhu kufra kafir. Orang beriman tak usahlah dia sedih dengan sebab orang kafir itu kafir, ataupun orang jahat tu jadi jahat. Yalah, kadang-kadang kita sedih tu bukan apa. Dia tu kawan-kawan kita juga. Kita ajak dia mari jadi baik, ikut Quran, ikut sunnah, ikut amalan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu. Dia pula pergi buat fitnah pada kita, sebar berita macam-macam. Konon-kononnya kita ni yang salah, dia yang betul. Ini masalah. Kita sedih kepada puak-puak ni bukan kerana, iyalah, kita tahu semua itu takdir Allah Azza wa Jalla. Perbuatan mereka tidak memberi mudarat kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kita sedih kerana mereka telah membuka ruang kepada orang lain untuk meraih dosa yang banyak setiap hari. Dia sendiri tu dia jahat dah. Apalah, dah dia jahat pun hatilah kalau dia kena azab. Tapi yang sedihnya orang lain yang terpalit dengan dosa mereka, itu yang kita rasa perlu diperbetulkan keadaan supaya orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik tidak terperangkap. Maka dalam ayat ini Tuhan kata tak patut orang mukmin sedih dengan kufur yang kafir atau fasik orang fasik. Biarlah. Tapi kita sedih sana kerana orang baik-baik difasikkan, dijahat oleh orang yang jahat, menyebabkan mereka terperangkap dengan kejahatan. Sebab apa? Sebab perbuatan mereka tidak mudaratkan Allah, tidak memberi mudarat kepada Nabi. Salat dakwah Islam ini akan terus berjalan biiznillahi azza wa jalla. Dan di akhirat esok Allah Ta'ala akan balas orang kafir dan orang fasik dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, la yang bagi lil abdi, tidak sepatutnya bagi seorang hamba Allah Ta'ala terpedaya dengan Allah Ta'ala tangguhkan tindakan dia ke atas orang-orang yang fasik, orang-orang yang apa ni, buat maksiat. Orang buat maksiat sihat je. Apa masalah awak? Kan orang sekarang ni suka nak cakap macam tu. Apa masalah awak? Kita orang tanya apa masalah awak, ni palas lah nak jawab. Dah. Kita bukan masalah kita, masalah dia. Dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Dia yang tak nak kata. Itu yang kita bimbang. Itu yang kita bimbang sekarang. Sepatutnya kita orang beriman ni sentiasa segera bertaubat daripada segala dosa-dosa. Kan? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innallaha yumli lizalim. Ada kalanya Tuhan bagi tempoh pada orang zalim. Nak suruh tambah lagi. Iza akhadahu lam yuflit. Bila Allah Ta'ala ambil tindakan, tak akan lepas.
Dia kata dalam hadis Nabi sebut innallaha la yumhil wa la yuhmil. Tulis. Innallaha la yumhil wa la yuhmil. Allah Taala bagi tempo tapi Tuhan tidak cuai, tidak lalai untuk ambil tindakan ke atas mereka. Tunggu je lah, tunggu masa. Allahu Akbar. Jadi jangan kita terpengaruh dengan panjang umur, dengan kesihatan yang baik, dengan apa ni, dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang. Tengok laki lagi jahat, lagi kuat dia. Allahu Akbar. Hari ni kita tengok medan dakwah kita ni pun orang-orang yang buat ajaran pelik-pelik, menyalahi sunnah, orang itu diangkat sebagai pejuang ahlus sunnah. Orang-orang yang nak megakkan sunnah dianggap sebagai orang yang yalah terhalang sana sini. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini. Baiklah. Yang terakhir, yang ketiga, al-mautu lil abdi khairum minal hayah. Orang mukmin ada kalanya mati dia tu lebih baik daripada dia hidup. Sebab apa? Kalau dia orang soleh, dia rehat daripada kehidupan dunia yang banyak masalah. Ya dah. Kalau dia tak soleh, orang lain rehat daripada kejahatan dia. Satu. Yang kedua, dia tak tambah lagi dosa lagi sebab dia sudah mati. Ini bahaya. Tengok nota kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma min ahadin bir wala fajir." Tidak ada mana-mana orang baik ke orang jahat, illa wal maut khairun lahu. Kematian itu lebih baik bagi dia. In kana birran. Kalau dia tu orang baik, faqad qala Allah Ta'ala, wa ma indallahi khairun lil abrar. Kalau dia tu abrar, orang baik, Allah kata, aku sediakan kebaikan syurga, nikmat kepada orang yang abrar, orang baik. Tapi kalau dia tak baik, wa in kana fajiran, kalau dia tu orang jahat, apa pula baik dia mati. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kami tangguhkan, panjangkan umur dia supaya dia tambah lagi dosa, tambah lagi dosa, tambah lagi dosa. Akhir sekali mati terkangkang, kata orang mati tenganga, tak sempat nak taubat sebab dia mati mengejut, mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Dan sama juga kata-kata ini juga diambil daripada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akhrajahu yang dikeluarkan oleh para ulama tafsir. Jadi kita kata alhamdulillah. Akhrajahu Ruzain. Baiklah. Jadi para jemaah sekalian, orang yang dapat panjang umur, rezekinya luas, pengaruhnya kuat, kejahatan dia makin hari makin bertambah, kekelentongan dia makin hari makin kuat. Saya nak sebut kekencingan pun takut orang salah faham. Dah. Kita mengatakan mereka itu sebenarnya bukan disayangi oleh Allah, tapi Allah istidraj, beri kepada mereka makin sombong, makin angkuh, makin tak sedar. Walaupun kubur sudah panggil mari, tapi mereka makin sombong, makin angkuh. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang baik. Sebagaimana sahabat mari tanya Nabi SAW, siapa dia kok orang baik? Nabi kata, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umur dan amalannya bertambah baik. Allahumma atil umrana. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sihat walafiat. Dalam keadaan beribadat kami kepadamu, ya Allah. Sehingga dapat kami meraih sebanyak mungkin, sebesar mungkin pahala yang berganda-ganda untuk meningkatkan darjat kami di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Dan janganlah kau panjangkan umur kami dalam keadaan maksiat kepadamu. Sebab itulah di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku ni kalau hidup itu memberi kebaikan kepada aku, meningkatkan takwa, menambahkan amal. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Matikanlah aku kalaulah kematian itu lebih baik bagi aku. Maknanya kalau kita hidup buat maksiat, lebih baik mati dalam taat. Daripada panjang umur dalam maksiat, lebih baik kita mati dalam taat. Walaupun pendek umur. Tapi kalau umur kita panjang, Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita, bermanfaatnya kita ada di atas bumi ini, boleh mengajak orang buat kebaikan, boleh mencegah kemungkaran, kita sendiri pula boleh tambah amal ibadat. Allahumma atil hayatana
in kanatil hayatu khairan lana. Ini doa ni elok tuan-tuan kita baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik yang dipilihnya kepada kita, insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri akan datang. Ayat 179 dan yang ayat yang berikutnya, insya-Allah. Jadi kita akan terus pergi sehingga tamatnya surah Ali Imran. Bila tamat surah Ali Imran, kita akan bincang semula sama ada akan teruskan tafsir ini ataupun kita break setakat itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.